لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد. Alhamdulillah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kami sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bersama sekali lagi dalam siri untuk memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya-Allah kita akan sambung surah Al-Ankabut, mana yang akan disebut tadi. Insya-Allah kita akan mula ayat yang ke-16 hari ini insya-Allah, berkaitan dengan cerita perjuangan ujian Nabi Ibrahim AS. Teman-teman biasa insya-Allah sebelum kita teruskan dengan huraian tafsir dan sebagainya, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه وإبراهيم من قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له فابتغوا عند الله واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من
تنقلبون وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Alhamdulillah, kita dapat baca beberapa ayat dalam surah Al-Kabut. Sebelum sekalian, kita hari ini insyaAllah kita akan mulai ayat ke-16. Sebelum itu saya nak kaitkan dengan apa yang kita bincang pada minggu lepas, di mana kita dah sebut bahawa manusia dalam mendapatkan uji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ujian Allah Taala bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah merupakan sunnatul ilahiyah. Dia merupakan satu peraturan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tengok siapa yang paling baik dan siapa yang sebaliknya. Kemudian kita bincang juga dalam ayat yang sebelumnya beberapa ujian yang Allah Taala kenakan. Kemudian kita masuk ayat yang ke-14 bahawa Allah Taala sebut satu contoh ujian yang berlaku pada Nabi Nuh AS. Di mana Nabi Nuh AS adalah Nabi yang Rasul yang pertama sekali diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah manusia berusak menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT dengan rahmat dia, Allah Ta'ala hantar Rasul alaihi wassalatu wassalam, tak padan dengan agama manusia. Tuhan kuatkan lagi dengan Rasul untuk bimbing manusia, untuk ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh AS, di mana yang kita bincang pada minggu lepas, bukan sahaja dua mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala disebut adalah al-fasanatin ila khamsina sanah, khamsina aman, iaitu 1000 kecuali 50 tahun, 50 tahun, 950 tahun dia berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tuan-tuan semua ayat-ayat macam ni akhir sekali apa dia ni dia orang tak terima, Allah Taala bala ke dia orang dengan taufan, dengan angin, dengan air yang begitu dahsyat dan binasa mereka itu. Ayat-ayat ini tuan-tuan semua satu seginya dia adalah sebagai apa kita panggil bagi peringatan kepada kafir Quraisy ataupun orang menentang Islam ni, mana sepanjang sejarah orang menentang Allah Subhanahu Wa Taala dia akan berakhir dengan apa, dengan malapetaka yang begitu dahsyat. Yang kedua pula ayat ini adalah sebagai nak menghiburkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ini adalah perjuangan, ini bukan Nabi seorang yang diuji oleh Allah SWT. Malah para pihak diuji, bahkan mereka diuji lebih lama
daripada apa yang diuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata lain ayat yakin adalah sebagai menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh tuan-tuan semua, kalau kita perhati dalam surah Nuh sendiri, Nabi Nuh ni dia sebelum mereka ni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai-bagai apa dia cara yang buat Nabi Nuh untuk ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah Nuh, Allah Taala bawa bagaimana laporan ataupun dia panggil apa? Pelaporan dari Nabi Nuh alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inna qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Nabi Nuh AS dia sebut kepada Allah Subhanahu wa taala, bicara Nabi Nuh AS setiap masa siang dan malam. Kemudian sikap yang ada pada mereka itu ialah sikap tak sedar, tutup telinga, kemudian tutup muka. Tutup telinga tak sedengar kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh AS. Yang kedua tutup muka tak sedengar, tak tengok Nabi Nuh AS. Sebab itulah tutup. Kemudian Nabi Nuh sebut lagi, dia dakwah cara terang-terangan lagi sebagainya. Semua cara bentuk dan semua keadaan digunakan oleh Nabi Nuh AS, tapi dia tak terima juga. Patutlah Allah Ta'ala kata fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Akhir sekali mereka telah ditipu ataupun dibala oleh Allah Ta'ala dengan air yang begitu dahsyat, di mana dengan sebab kezaliman yang ada pada mereka. Kemudian akhir sekali terus mufa'anjaina wa ashabas safinah. Allah Subhanahu wa taala apa dia ni bagi keselamatan kepada Nabi Nuh dan orang yang naik bahtera bersamalah. Sebenarnya yang kita bincang pada minggu lepas, mana bahtera adalah perkara terakhir yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Nuh ni buat, kemudian isi atas itu binatang, kemudian orang beriman kepada Allah Taala. Dan mereka ni sajalah yang apa? Yang diberi kejayaan, yang diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita macam ini adalah sebagai ibrah, sebagai pengajaran bagi manusia sebenarnya. Itulah tuan-tuan semua apa yang kita bincang pada minggu lepas. Hari ini insya-Allah kita akan tengok apa dia ujian yang kedua yang tak kurang juga apa dia dahsyat ialah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Wa Ibrahim qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ingatlah peristiwa Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, dan mungkin itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang kedua, insya-Allah kita akan tengok satu perjuangan yang kemudian yang ujian yang begitu dahsyat yang berlaku pada para anbiya alaihi salatu wassalam. Dia orangnya adalah termasuk di kalangan ulul azmi lah, antara nabi ataupun rasul yang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tentu semua dia adalah satu nabi yang diutus, rasul yang diutus oleh Allah Taala di negeri Iraq. Di mana dengan Nabi Ibrahim dia dua marhalah perjuangan dia. Pertama sekali dia Iraq, dia terpaksa dia berdakwah kepada ayah dia Azar nama dia, kemudian berdakwah kepada kaum dia yang tiga adalah berdakwah mengajak raja pada masa itu supaya beriman kepada Allah Taala. Dia seorang kata semua, dia seorang maknanya bertembung dengan masyarakat yang begitu besar, kemudian bertembung dengan raja yang begitu zalim. Satu peribadi itu semua. Sebab itulah Allah Ta'ala puji kehebatan Nabi Ibrahim AS. Inna Ibrahim kana ummatan qanitah. Nabi Ibrahim ini seolah-olah dia satu ummah. Kehebatan dia manusia satu ummah. Dia seorang diri dia ya. Tengok tu semua, dia berdepan dengan ayah dia. Dia berdepan dengan kaum dia, kemudian dia berdepan dengan raja pada masa itu. Tak lain dan bukan semata-mata untuk ajak kaum dia supaya dia ni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang berada di Iraq terus lepas tu dia berhijrah ke Palestin lah. Lepas tu pula dia pergi ke Makkah Mukarramah, mana yang kita dah tahu tentang kisah Nabi Ibrahim AS. Yang penting hari ini kita tengok bagaimana dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, kemudian bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT hasil daripada diajak manusia kepada Allah Taala. Wa Ibrahim qala liqaumi, Nabi Ibrahim berkata, ingatlah peristiwa di mana
Nabi Ibrahim pernah kata kepada kaum dia, pernah ajak, budullah wa taqu. Nabi dulu dia ajak, dia berdakwah taklah maknanya susah payah sangat. Ajak semua Allah Ta'ala dan takut kepada Allah Ta'ala. Kan, tak perlu kepada satu satu teori yang hebat-hebat, tidak lah. Kan, satu bahasa yang mudah difahami, satu benda yang cukup basic kita panggil. Kan, yang pertama sekali semua Tuhan. Kan, sebab semua Tuhan yang tentu semua dia adalah selamat manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, kita ni mana yang terbaca ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tugas kita adalah semua Tuhan. Sebab itulah apabila manusia lari daripada Tuhan, Nabi Ibrahim dan juga para anbiya alaihi salatu wassalam cuma nak bawa dia kembali kepada tugasan asal dia supaya Allah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggallah berhala-berhala, bawalah semua berhala, tak ada guna, tak ada kapur. Yang kedua pula adalah wattaqu, dan takut Tuhan. Takut Tuhan ini tak macam takut pada hantu, takut hantu kita lari, bunyi sepuyah-puyah lari. Dah kalau ke mana? Takut Tuhan maknanya kita mendekati dia, kita buat Tuhan suruh, kemudian kita menjauhi daripada apa yang Tuhan larang. Itu kita perlu takut kepada Allah SWT. Dua perkara ni lah satu semua di antara pendekatan dakwah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi lain. Kan, ajak manusia klik semula kepada pengabdian, kembali semula kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim kata dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah adalah sebaik-baik bagi kamu. Sebenarnya apa yang aku bawa ni, ajak kamu semua Tuhan, takwa kepada Tuhan, sebenarnya itu adalah sebaik-baik kepada kamu. Bagi semua semua ni macam kita lah. Dia ajak orang ambil lah, ni ulama lah, ni molek bagi ni. Lebih kurang gitulah. Maknanya Nabi Ibrahim sebut hasrat dia sebenarnya, dia ajak bukan ajak benda tak molek. Kalau dia boleh kembali kepada Tuhan, boleh takwa kepada Allah Ta'ala, itu adalah sebaik-baik bagi kamu. Kan? Dzalikum khairul lakum, itulah apa dia ni yang demikian itulah lebih baik. Apa dia ni yang demikian itu dah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Maknanya lebih baik, maknanya lebih baik itu dengan kata lain, maknanya Allah Ta'ala akan beri kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dan kita boleh bina untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, insya-Allah pulangan dia, kebaikan akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita dunia dan akhirat. Inilah setiap Nabi duk jual perkara inilah. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampailah kepada ulama-ulama, pendakwah-pendakwah. Dua ni lah dia ajak manusia sebab benda ni benar-benar beri keuntungan dan beri kebaikan kepada manusia. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian lepas daripada itu semua Nabi Ibrahim sebutlah apa dia ni beberapa kepasadan penyembahan berhala. Pada masa tu kaum dia semua berhala, terkenal semua berhala ni, semua berhala, kemudian semua raja selain daripada Allah SWT. Maka Nabi Ibrahim dia sebut beberapa perkara lah tentang kepasadan apa dia ni, akidah atau pegangan dia orang. Kan, dia boleh sebut sosok, dia nak meyakinkan dia orang. Pertama sekali dia ajak kepada Tuhan, yang kedua pula dia cuba sebut pegangan dia tu memang tak betul sebenarnya. Dia ada mewarisi daripada turun-turun sebenarnya tak betul. Tiga perkara Nabi Ibrahim sebut dia tak betul yang penyembahan selain daripada Allah Ta'ala ni. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Kan, sesungguhnya kamu sembah selain daripada Allah, dan selain Allah hanyalah berhala-berhala. Yang pertama sekali maknanya kamu semua ni bukan Tuhan, dia hanya sekadar berhala. Kan, tak bermanfaat, tak berikan apa kepada kamu. Kan, yang kamu dipuja sebelum ni, yang kamu nak mati-mati, duk habis duit dan sebagainya, nak kena ingat, itu hanya sekadar berhala yang tidak mendatangkan keuntungan. Kan, betul kita semua nah yang benda gini bukan mudah ni. Masyarakat semua berhala, tiba-tiba pas sebut benda ni, Allah mengerti perkara mana tak? Orang dah sepati dengan semua berhala, tiba-tiba dia sebut kalimah ni. Memang sungguh lah, betul lah. Kalau nak pakai Nabi Ibrahim bukan betul lah. Sebab maknanya dia lawan arus. Tak, arus dia mungkin tu berlaku semua berhala lah. Tiba-tiba tu mesti tak lain sikit. Siapa tak marah kalau mana? Dan itu lebih baik dia. Tapi lagu lama tu pasal benda sebut. Walau melawan arus pun, kan, enggak bagi tak betul. Kan, sebab itulah kita orang Islam. Kalau bagi tak betul, walaupun ramai apa dia ni, lama terlibat bagi tak betul, kita terpaksa benda jelas dari mana. Walaupun terpaksa benda lawan arus. Kan,
Kemudian Nabi Ibrahim sebut pertama sekali innama ta'buduna min dunillahi ya'nusana. Maknanya kamu ni namanya semua hanya sekadar berhala. Bukan semua Tuhan tu. Bapak berhala ni dia gitu lah. Ya, berhala ni maknanya batu-batu, pokok-pokok ataupun kayu-kayu dibuat kemudian semua. Maknanya tidak ada nilai lah. So Nabi Ibrahim cuba bentuk balik. Yang kedua pula ialah wa takhluquna ifqan. Sesungguhnya apa dia ni, dan kamu membuat pembohongan. Bohong lagu mana? Kata berhala ni lah yang layak dia semua. Berhala ni lah yang yang bantu kita. Berhala ni lah yang beri manfaat kita sebagainya. Ini kata-kata bohong lagu. Benda tak boleh buat bohong. Kan kita akan tengok lepas ni bagaimana kisah Nabi Ibrahim dalam Afrika. Maknanya kalau tengok surah-surah lain, Nabi Ibrahim kata berhala. Nak tunjuk dia bahawasanya anggap mereka berhala manfaat tak ada apa satu pun. Kan? Apa dia tidak ada guna pun. Itu hanya sekadar reka-reka saja. Waktu kita panggil wa takhluquna ifqan, kamu ni hanya sekadar reka-reka saja bahawa berhala itu semua ni adalah mendatangkan manfaat, atau berhala ni adalah yang selayak-layaknya jadi semua selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu pembohongan sebenarnya. Ini saya rasa kalau jadi kita tak sebut kita masyarakat salah tuan tu dalam keadaan begini, tiba-tiba kita kata pertama kali tak kenal semua berhala. Yang kedua pula agak bohong reka-reka ya ni. Kalau kita duduk tempat Nabi Ibrahim memang bukan mudah kita nak buat sah. Yang kedua pula lepas ni mesti akan diserah atau akan hentam dengan seteruk-teruknya. Kemudian yang ketiga pula ialah innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sesungguhnya apa yang kamu semua selain daripada Allah itu tidak mampu berikan rezeki kepada kamu. Tiga perkara dia sebut tentang kepasadan ataupun tak betulnya penyembahan berhala selain daripada Allah Ta'ala. Dia sebut. So sebagai pertama tadi berhala. Yang kedua pula kamu bohong reka-reka cinta tentang kehebatan berhala. Yang ketiga pula sebenarnya berhala tidak ada apa-apa pun apa dia ni, tak pernah tidak boleh milik untuk bagi rezeki kepada kamu. Sebenarnya kisah ni walaupun kisah Nabi Ibrahim AS dan sana sendiri dia nak beri tamparan kepada kaum Quraisy yang semua berhala tu. Sebab kaum Quraisy dia kata dia ni adalah warisan agama Nabi Ibrahim AS. Kemudian cinta-cinta yang dibawa oleh Nabi Muhammad sampai dia orang ceritanya satu pembohongan di mana dia bawa cerita bahawasanya dia adalah warisan daripada Nabi Ibrahim AS. Bukan. Nabi Ibrahim memang cukup-cukup benci pada berhala. Nabi Ibrahim cukup-cukup menghentam apa dia ni orang yang semua berhala selain daripada Allah Ta'ala. Ini kaedah Quran mari cuba nak jatuh ataupun nak apa dipanggil, nak membatalkan persembahan berhala yang mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Ibrahim ajak lagi fabtahu wa indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Dan sebenarnya nak minta rezeki, nak minta gabungan Tuhan lah. Tengok di sebuah manusia balik supaya pada semua Tuhan. Fabtahu wa indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Apa dia ni? Kata dia Allah itu tidak mahu apa dia ni, maka minta rezeki daripada Allah Ta'ala dan semua adalah dia dan bersyukurlah kepadanya, hanya kepadanya lah kamu akan kembalikan. Maknanya tak sama minta dengan berhala lah. Nak minta rezeki ke, nak mengabdikan diri ke, nak terima kasih ke adalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana Tuhan lah bagi rezeki kepada kita. Banyaklah rezeki, berbagai-bagai rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita. Diminta dengan Tuhan. Tuhan lah yang selayak-layaknya, yang ada autoriti kita panggil untuk bagi rezeki ataupun untuk bagi kemudahan kepada manusia. Dan apabila kita kenal Tuhan adalah maha segala-galanya yang memberi rezeki, apa yang perlu kita buat? Wa'budu, kita semua Tuhan lah. Sebab dia yang bagi rezeki kita. Apa dah semua berhalanya? Apa dah semua kalau juga ideologi lain selain daripada Islam. Apabila kita yakin Tuhan bagi rezeki, wa'budu semua lah Tuhan. Dengan arti-kata yang sebenar lah. Semua Tuhan yang kita semua kena ingat lah. Kita selalu sebut mana semua Tuhan bukan hanya sekadar sembahyang Semaya mana segala aktiviti hidup kita letak Tuhan depan. Kita nak ikut panduan yang datang oleh Allah SWT. Itu bagi panggil hamba.
Kalau hanya sekadar semaya, bak lain tak cara, tu ke hamba lagi. Kalau hamba maknanya dari A sampai Z, kita bersedia untuk mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana aku janji yang kita aku setiap kali kita semaya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahawa Melayu kita kalau cakap bab ibadat ada kata waktu ya. Tak. Setakat dalam konsep ibadat ini dia adalah mencakupi segala kehidupan manusia. Kan? Kemudian lepas daripada ibadat tu syukurlah, kita syukurlah kepada Allah Taala. Kan segala nikmat Tuhan bagi kita syukur, terima kasih. Kan? Kepada Dia lah yang beri segala-galanya. Sebab itulah bila kita bicara bab nikmat ni tuan-tuan semua, yang diminta supaya kita syukur ni banyak. Dan saya pernah sebut dia kita boleh kelaskan kepada 3 nikmat besar yang perlu makna kita syukur. Pertama sekali dia panggil nikmat terwujud. Nikmat kita diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia panggil nikmatul imdad, nikmat kelangsungan hidup. Siapa dulu ni? Ya, kita dulu orang yang kadang-kadang mati 4 tahun 5 tahun kita siapa dulu ni? Kita dapat melangsungkan kehidupan kita. Ini semua adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kita panggil nikmatul hidayah. Nikmat kita dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Kita percaya dengan Islam. Sebab itulah tuan-tuan semua, mana kita diajar supaya apa dia ni, terima kasih hanya, syukur hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda tengok kisah apa dia ni, Maria, kisah apa? Kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah satu masa, sebenarnya kita pernah dengar dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah pernah dituduh berzina dengan satu orang perempuan, seorang lelaki nama sahabat nama dia Safwan bin Mu'attal. Orang Yahudi ni ataupun orang munafik di kota Mekah ni, kota Madinah, dia cuba bagaimana nak cari ruang untuk nak mengkhianati Islam dalam berbagai-bagai bentuk. Nak lawan cara senjata memang tak boleh. Dia ada main fitnah ataupun ada main gitulah, sebar berita-berita tak molek. Antaranya lah mengatakan bahawa sebar berita apa ni, Aisyah ni ada masalah dengan satu orang sahabat nama dia Safwan bin Mu'attal. Sahabat cerita juga riuh di kota Madinah tu Munawwarah. Hatta kadang-kadang Nabi pun terkesan dalam peristiwa tu. Nampak Nabi kalau ikut pengamatan Aisyah radhiyallahu ta'ala, nampak Nabi mulai macam. Akhir sekali Aisyah radhiyallahu ta'ala minta nak balik rumah dia. Kemudian suruh bagi. Kemudian duduk tak lama, tak bukan sebulan kisah ni. Satu kesabaran tu yang begitu hebat yang ada pada Aisyah radhiyallahu ta'ala nak menanggung apa dia fitnah yang begitu dahsyat. Sampai sebulan tu Allah Ta'ala tu ayat mengatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala apa dia ni dibebas, tak terlibat langsung dalam peristiwa tersebut. Apabila tu ayat tu tuan-tuan semua, ayah dia senang bakar minta supaya dijumpa Nabi, terima kasih kepada Nabi. Syukurlah Nabi SAW. Aisyah kata sebenarnya saya tak terima kasih kepada Nabi. Sebab yang bebasnya saya bukan Nabi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betullah tuan-tuan semua, syukur ni pertama sekali dia bukan mudah sebenarnya. Kalau syukur ni barang mudah, ramai masjid ni kalau mana. Kalau syukur barang mudah, orang gemar belakang. Kalau syukur ni barang mudah, orang yang kembali kepada Islam belakang. Betullah kita nak syukur Tuhan adalah satu daripada orang syukur Tuhan adalah orang yang benar-benar diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kita minta doa semua supaya syukur menjadi peranan kita lah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan kita minta Allah Ta'ala ringan apa dia hati kita, apa dia ni perbuatan kita untuk bersyukur di nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun saya masuk doa Nabi apa dia, Allahumma ja'alni laka syakiran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan semua kita ni, gitulah dalam hidup kita ni semua Tuhan. Kemudian syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur sama ada syukur hati, 3 syukur dengan lidah, kemudian syukur dengan perbuatan. Itulah yang apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim AS. Mintalah rezeki daripada Tuhan, kemudian semua Tuhan, kemudian syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian satu lagi yang disebut oleh Nabi Ibrahim ialah wa ilaihi turja'un, kepada Allah Ta'ala lah kamu akan dikembalikan. Kata lain makna bersedialah wahai manusia, bersedialah wahai kaum aku, maknanya satu masa kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kembali Tuhan, bukan semata-mata kembali. Tuhan akan tanya pula, apa yang kita buat dalam kehidupan dunia ni, apa yang kita persembahkan dalam kehidupan kita ni,
semua akan ada pelaporan, kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu dikarenakan dengan makna ilaihi turja'un. Kamu semua lagu mana pun akan dikembali kepada Allah Taala. Maka ayat ini itu semua ayat ini sebagai satu peringatan kita lah, supaya kita betul perjalanan kita, supaya apabila kita kembali kepada Tuhan pun dalam keadaan selesa. Sebab apa? Kalau ditanya pun maknanya kita akan jawab, kita akan persembahkan amalan kita dengan cara baik. Dan wa ilaihi turja'un, kepada Allah Taala lah kamu semua akan dikembalikan. Sebab itulah tentu semua isu akhirat ni kita dah bincang panjang sebelum ni. Kalau benar-benar orang itu beriman sungguh pada hari akhirat, banyak akan terbina perubahan dalam kehidupan dia. Kan? Kalau rasa dia akan dibangkit semula, dia akan dikembali kepada Allah Ta'ala, dua perkara dia akan dapat. Pertama sekali, dia akan sungguh beribadah. Kan? Dia akan sungguh sebab dia akan dinilai. Dia benar-benar akan dipersembahkan pada hari akhirat. Yang kedua pula ialah dia akan jauh segala sebaik-baik ni benda-benda yang tidak mendatangkan faedah, yang tidak beri keuntungan kepada dia bila dia kembali kepada Allah Ta'ala di hari akhirat. Itulah wa ilaihi turja'un, kamu akan dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah tuan-tuan semua, benar-benar kita sentiasa diulang sebut di dalam Quran kepada Allah Ta'ala kembali, kamu akan kembali. Dan orang-orang kita gitu juga. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan? Banyak disebut supaya kita ingat semua kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada hari akhirat. Kan? Apabila ingatan itu berlaku, kehidupan kita akan terbina lah. Nak buat apa tak boleh, kita ingatkan kita kembali kepada Tuhan. Nak buat nazki, kita ingat kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ayat-ayat ini adalah sebagai nak perbetulkan perjalanan hidup kita lah. Wa ilaihi turja'un, kepada dia lah kamu semua akan kembalikan. Kemudian berikut pula ialah wa in tukadzibuka. Kemudian Nabi Ibrahim sebut pula wa in tukadzibuka faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Dan jika kamu orang kafir mendustakan ajaran agama Allah, Nabi Ibrahim kata ni, dan jika kamu pada kaum dia, dan jika kamu orang kafir mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, maka sesungguhnya umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul, dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah sajalah. Maknanya sekarang kalau kamu wahai kaum aku dusta tak setimu aku, tak apa. Yang penting maknanya Nabi Ibrahim nak buat kerja lah. Kalau kamu dusta aku, tak usah beriman kepada aku, tak usah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak apa, kamu tunggu masa lah. Sebelum ni ada dua orang yang dusta dulu, dan akhir sekali bagaimana kesudahan dia orang. Nabi Nuh AS bagaimana kesudahan dia orang. Dia dusta, bagaimana kesudahan yang berlaku pada kaum dia. Kemudian Samud dan sebagainya, bagaimana apa dia akhir sekali pendustaan, pada akhir sekali tindakan Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, Nabi Ibrahim tak kata tak usah gawat itu kan, kalau kamu dusta aku. Kamu kena ingat dusta-dusta ni dia penghujungnya kesengsaraan. Dan benar inilah yang pernah berlaku pada sebelum ni, sebelum aku, maknanya orang yang dusta pada agama Allah Subhanahu wa taala ni, mereka ni akan ditimpa azab, akan ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ucapan yang disebut Nabi Ibrahim lah. Tak buat yang tak sih pun tak apa, tapi kena ingat sebelum ni orang tak sih, kena ada sebelum ni. Itu kita kira kayak mudah-mudah lah. Sebelum ni orang kena ada sebelum ni. Kalau macam kalau kamu tolak kebenaran, tolak risalah, tolak Allah Subhanahu wa taala ni, panggilan ini itu mana panggilan dulu lah. Maknanya panggilan ni bukan berarti sakat tu sahaja kan. Mereka juga akan diseksa, akan diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim sebut penegasan yang terakhir ialah wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Kita rasul, kita ada kerja lain. Kerja rasul bukan pasal kamu dah, kerja kita adalah kita menyampaikan. Mu nak segimo, kalau nak terima macam pasal lah. Kerja aku bukan nak pasal kan. Kerja aku makna kerja kita seorang rasul atau seorang dai ni, kerja kita hanya sekadar menyampaikan yang terbaik. Dia tak terima dia punya pasal. Kita bukan ini nak ada katok punya katok, tapi pertembak tu bukan isu kita. Kita nak orang benar-benar nak beriman yang benar, ikhlas. Orang hati yang bulat dia panggil nak beriman kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita Nabi Ibrahim buat penegasan kepada dia, wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Kerja rasul adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala
ia nyata. Mana ayat-ayat ini tentu semua sebagai nak menghiburkan hati kita lah. Kalau kita dakwah orang, kita ajak orang, tiba-tiba orang tak terima, kita ingatlah kita hanya sekadar menyampaikan. Kan? Untuk lima kebenaran hidayah ke apa semua itu kerja Tuhan. Kita ingat kita sudah lah. Mana ayat ini sebagai berbagai menenangkan hati atau beri ketenangan kepada hati kita supaya kita tak seram. Kan? Mana kita telah melaksanakan kerja kita dah. Kerja menyampaikan kepada masyarakat. Kita terima itu dia macam bahasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kemudian pada itu tentu semua pada tadi bicara tentang kerasulan. Yang ketiga, yang kedua pula ini kita akan bicara tentang kebangkitan pula. Kan? Kita dah sebut sebelum ni surah Al-Ankabut ni surah Makkiyah. Isu dia tiga lah, isu ketuhanan. Yang kedua isu kerasulan, yang ketiga pula adalah isu kebangkitan. Ini adalah dia panggil dia poin-poin besar yang dibincang dalam surah-surah Makkiyah ni. Kan? Lepas ni insya-Allah dia akan bincang tentang kebangkitan pula. Ya, kebangkitan di antara isu besar. Setiap Nabi dia bawa isu lah, isu Tuhan, semua Tuhan dan beriman pada hari akhirat. Beriman pada hari akhirat adalah satu benda yang mudah lah. Kan? Setiap Nabi terpaksa berdepan dengan orang ingkar. Ya, bukan Nabi Muhammad saja tak lah. Nabi dulu begitu. Bila buat isu akhirat, semua tak percaya belaka. Nak klik kembali semula lah macam mana kita dah mati lah ke apa semua kan. Dia pandang macam tu. Maka para Anbiya alaihi wasallam bawa isu ni supaya dia orang yakin di sana adanya hari kebangkitan semula. Allah Ta'ala akan bangkit manusia lepas daripada mati, kemudian akan dibangkit semula, akan menerima balasan. Tak. Kemudian alam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan apakah mereka tidak memerhatikan bagaimana Allah Ta'ala memulai penciptaan makhluk, kemudian dia mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Ta'ala. Tuhan ni nak ajak dia orang supaya dia yakin sana hari akhirat. Tuhan buat mudah-mudah ya. Kan, tak perlu pada teori-teori yang tinggi-tinggi kan. Saya katakan mereka ni tak tengok ke bagaimana Allah Ta'ala cipta satu benda, kemudian saya boleh ulang balik semula, boleh kembali balik semula. Kan, cuba tengok dalam kehidupan kita lah, benda tak ada dah. Kan, Tuhan nak cuba yakinkan bahawa dalam kehidupan kita ni ada benda tak ada, kemudian Allah Ta'ala jadikan benda tu. Maka mudah saja bagi Tuhan untuk kembali semula benda tu, tak payah sebenarnya. Kan, sebab orang kafir tentu apabila para Anbiya alaihi wasallam bahawa mereka akan dibangkit semula, dia bertikai bagaimana boleh bangkit semula? Kami dah jadi gepuk ke apa semua, ke apa mati lama ke apa semua, bagaimana nak benda tu nak kembali semula? Kan? Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau Tuhan boleh buat benda-benda yang tak ada boleh buat, maka untuk kembali ke benda tu mudah saja bagi Tuhan. Dah. Waktu hak ada dah. Hak tak ada pun Tuhan boleh kembali semula. Sebab Tuhan Maha Kuasa ke mana? Kun fayakun, Tuhan kata Tuhan boleh buat. Kan? Orang ni barang ada dah. Kan? Tuhan cipta dari manusia daripada tak ada, benda jadi ada. Maka lepas tu Tuhan kembali semula. Benda tu tak payah mana sebenarnya. Kan? Benda tu satu benda biasa. Benda tu kan, hak benda tak ada Tuhan boleh buat. Lalu benda ada dah, kemudian mati, kemudian bangkit semula. Kau mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Tuhan guna kaedah logik untuk yakin kepada orang bahawasanya akhirat sebenarnya mudah Tuhan buat. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu semua adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Buat Tuhan kan, payah lagu mana kan? Benda hak tak ada, kita tak ada, tiba-tiba dia ada kan? Itu Tuhan juga. Lepas tu nak ada pun balik semula, mudahlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma tengok Tuhan dia guna kaedah-kaedah mudah ya, supaya manusia ni apa dia ni perhati betul-betul dan insaf. Kalau benar-benar dia insaf, dia perhati betul-betul, dia akan beriman kan tentang kuasa Tuhan, di mana Allah Ta'ala boleh kembali manusia semula apabila dia mati. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Benda ni adalah satu benda yang paling mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bagi kita orang beriman kita tak isu sangat, sebab kita yakin Tuhan yang kuasa. Apabila sebut kuasa lah, dia kuasa lah.
tak terhad pada masa, tak terhad kepada keadaan. Bila-bila Tuhan boleh sebut, Tuhan boleh buat. Mana yang kita baca dalam surah apa? Surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Bila Allah Taala nak, Tuhan boleh kata kun, boleh jadi sesuatu. Itu baru Tuhan sungguh. Tak, bukan beragam-beragam memang tak boleh buat yang kamu semua kan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa ni mudah saja bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat benda itu. Itu satu cara yang Tuhan suruh kita tengok kan. Yang kedua pula Tuhan kata qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq. Thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah Ta'ala akan menjadikan kejadian yang akhir-akhir. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kan? Allah Ta'ala minta supaya kita berjalan. Berjalan, duduk rumah mungkin tak nampak sangat kan. Biasalah kita duduk tempat tolong, kadang-kadang alih. Kita jalan tu bila cuba tengok kan. Tengok kejadian sebagainya. Sebab perjalanan kita terus semua, kadang-kadang banyak benda yang boleh ubah minda kita. Kalau ke mana? Kadang-kadang bagi tulah ya, tapi duduk kat rumah kita ni rumah semua jadi masa kali kita dah. Kemudian bila kita tubik luar, kita boleh tengok gini, oh kita dah bagi tulah ya. Kan? Betul Allah Ta'ala dalam usaha untuk meyakinkan manusia entah kita tubik jalan kita tengok. Kan? Kita tengok jalan mana-mana, kita tengok bagaimana penciptaan Allah SWT. Kalau ke mana kan, kita pergi luar, kita tengok. Padahal kebubuk kita pada kebubuk. Mau kalau ke mana kan, dia bakal pun bunga pak lain tengok. Kita tengok, comelnya naik, comelnya. Mari tak ada tiba-tiba ada ampun kalau kita katakan gitu kan. Ini semua tentu semua adalah satu kaedah Allah Ta'ala. Apa dia ni minta supaya manusia ni perhati benda tu, dan pemerhati tadi membuat keyakinan bahawa di sana adanya pencipta, di sananya mudah saja bagi Allah Ta'ala untuk bangkit semula manusia setelah daripada mati. Fanzuru kaifa bada'al khalq summa Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah. Membantu Allah Ta'ala apa dia ni bangkit semula, bangkit dia di akhirat lah. Banyaklah tuan-tuan semua kita dah bincang sebelum ni kan. Tiba-tiba tak ada, lepas hujan dan ada kemudian dalam sawah padi, tengok-tengok hujan tu ikan mana ikan kadang-kadang ada. Kalau ke mana kan, padahal pergi kontak ada macam tu. Tapi itulah manusia sebenarnya. Baru ada dah sebenarnya. Kalau ke mana kita mati, baru tak ada dah. Kemudian Tuhan pergi duduk semula. Mudah bagi Allah Ta'ala. Nak cerita ni kalau orang nak pergi main kepada akhirat ni mudah sangat ya. Tapi kalau dia tak siap, mari ada siap apa begitu. Kalau ke mana tabiat, kalau orang nak dia cerita sikit dia boleh faham dah. Tapi kalau orang tak siap, mari teori macam mana pun, pasal ni pun tak serius buat. Kalau ke mana itu lebih baik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tengok Allah Ta'ala akhir semua ayat-ayat ini. Allah Ta'ala Maha Kuasa di atas segala-galanya. Tak heran lah. Baik manusia tak payah heran, tak payah pelik lah. Kalau isu akhirat ni diperkatakan isu akhirat ni ada, tak payah pelik lah. Sebab Tuhan ni Maha Kuasa. Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tughlabun. Dia Allah Ta'ala mengazab siapa yang dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang dia kehendaki, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bila akhirat ni, maka di sana akan berlaku pembalasan lah. Bila manusia kelip pada akhirat, dia ada dua golongan ada dua golongan. Golongan pertama adalah orang yang tak molek. Dalam dunia ni dia habiskan masa begitu saja. Satu lagi adalah golongan yang memang mujahadah sungguh untuk bina pribadi dan kehidupan dia. Maka bila berlakunya di akhirat, maka sampai keputusan natijah dia kepada dia, yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala akan azab siapa yang Tuhan kehendaki. Dalam dunia dia telah bagi masa 90 tahun, 70 tahun, tiba-tiba dia tak bina hidup dia juga acuan Islam. Inilah akan berlaku, yu'adzibu man yasha'. Kemudian satu lagi, wa yarhamu man yasha'. Allah Ta'ala akan kesian belah siapa-siapa yang dia kehendaki. Kesian belah ni rahmat ni maknanya kepada siapa kehendaki ni orang beriman lah. Orang beriman yang soleh. Orang ni kita minta sangat rahmat ke Tuhan ni. Kita nak sangat, dan benda ni adalah benda yang paling bernilai dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat.
ialah rahmat daripada Allah Ta'ala. Rahmat ini hanya kepada orang yang beriman dan amal soleh. Kan? Wa ilaihi tughlabun, dan kepada Allah Ta'ala lah kamu dikembalikan. Semua ayat-ayat Quran yang banyak diulang, disebut kalimah-kalimah gitu. Biasanya pengulangan ni dia nak bina dalam hati kita. Macam Melayu juga ada sebut semua kan. Jangan lupa supaya benda tu melekat dalam hati dia. Macam kita sayang pada anak kita lah. Anak kita nak kaji mesti semaya jangan tinggal. Sebut pula semaya jangan tinggal. Esok lusa sebut pula semaya jangan tinggal. Sebab kita nak tanya benda tu supaya melekat dalam diri kita. Kalau tak ada mungkin juga masalah akhirat. Nak bina akhirat lagi pada kita ni, Tuhan selalu sebut wa ilaihi yarji'un, wa ilaihi turja'un, wa ilaihi tuqlabun dan sebagainya. Sebab itulah kaedah bahasa Arab mengatakan banyak sebut tu dia buatkan ingatan kita. Kalau ke mana kan? Kalau sebut sekali terlupa, 10 kali terlupa pun juga tu masalah tu. Kalau ke mana kan? Kita bagus. Ini kaedah bagaimana Allah Ta'ala nak tanya beriman pada hari akhirat ni. Tuhan sentiasa sebut. Ya, sebut kemudian ulang sebut, kemudian gambar-gambar berbagai-bagai tentang akhirat ni disebut oleh Allah Ta'ala supaya benda tu melekat dalam jiwa manusia. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Kemudian ayat yang berikut pula ialah apa dia ni, dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah Ta'ala baik di bumi maupun di langit, dan tidak ada pelindung dan penolong bagi kamu selain Allah Ta'ala. Dia kena ingat molek ni kata dia. Lagu-lagu mana pun tak nak lari daripada, kamu tak nak lari daripada hukuman daripada Allah SWT. Tak boleh lari lagu mana pun, apa dia kena lagu mana pun. Sebab Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hebat, apa semua tak nak lari. Sebab tu kadang-kadang orang dulu orang dulu kita pernah mengenai cerita, dia lari daripada mati. Buat apa dia, buat petisi sudah tak saya mati. Mati juga kalau lagu mana ada. Tak saya mati, lari dia jauh, sampai masa mati juga. Lagu-lagu mana pun kita Tuhan semua tak usah lari lah. Tak ada faedah pun kita lagi. Kita ingat Tuhan, kembalilah pada Allah Ta'ala. Tak faedah lagi pun kena juga lagu mana pun. Lebih kurang macam itulah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'. Tak ada lagi daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, wa ma lakum min dunillah. Kalaulah Allah Ta'ala azab kamu semua, tak kenakan hukuman kepada kamu, tak ada orang yang boleh beri pertolongan. Tak ada siapa-siapa yang boleh beri pertolongan, dan tak ada siapa-siapa yang boleh apa ni dan melindung dan beri perlindungan kepada kita. Tak ada. Ada siapa-siapa masa boleh sebenarnya dalam kehidupan kita lah. Daripada kita rasa kereta kita comel yang boleh selamat perjalanannya, tengok kena juga. Tak, kalau ada kereta buruk yang tiba-tiba selamat apa ada, itu kalau mana? Nak cerita yang boleh berlaku satu benda kita tempat ketak pada harga bos tak lagi dah. Tak ada orang yang nak sekak, tak ada orang yang nak boleh halang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita semua di antara benda yang Allah Taala tekan sangat dalam Quran ni supaya apa dia kita sentiasa kembali kepada Tuhan, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dialah segala-galanya. Kemudian yang berikut pula walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmatihi wa ulaika lahum adzabun alim. Kemudian kata dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala dan pertemuan dengannya, orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan, kemudian ingkar hari kebangkitan, Tuhan tak ada, dia kata, kemudian tak ada hari akhirat. Ulaika ya'isu min rahmati, mereka itu putus asa daripada rahmat Tuhan. Maknanya apa-apa yang mana kita Tuhan sampai akhirat. Apabila tengok azab Tuhan, aduh, lemah semangat dia. Dulu ingat kata ada Tuhan, ingat kata ada akhirat. Sampai-sampai sana Allah tengok benda tu ada pun. Tak, masa itulah dia akan rasa putus asa apabila dia akhirat itu. Sebelum sampai situ kena memiliki sekali lah Sampai akhirat tak boleh nak gelik lah. Lagu mana putus asa, lagu mana pun tak boleh dah. Wa ulaika lahum adzabun alim, dan mereka itulah akan dapat azab yang betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan-tuan semua ceritanya. Lagu-lagu mana pun kita akan dibangkit. Allah Ta'ala akan nilai amal-amal manusia ni apabila dibangkit dah di akhirat.
Bagi orang yang tidak ada amal, sana akan lahirnya penyesalan, dan penyesalan tidak ada guna lagi lah. Dan akhir sekali tuan-tuan semua kita lihat sini adalah bagaimana kesudahan Nabi Ibrahim AS. Tadi dia selit sikit dengan cita-cita lain sikit. Dia kembali semula kepada kisah Nabi Ibrahim AS. Perjuangan Nabi Ibrahim tuan-tuan semua bukan berakhir situ lah. Bukan berakhir dengan berdakwah, bukan berakhir dengan berhujah kan. Tapi sampai puncaknya kepada dia. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ya. Maksudnya maka tidak ada jawapan daripada kaumnya Ibrahim. Tak ada apabila Nabi Ibrahim bujah ke apa semua ni, tak ada alasan lain, tak ada benda lain, tak boleh nak bujah ke apa dah. Akhir sekali kata dia, selain mengatakan dengan tentang yang kena keras, bunuhlah dan benarkanlah, bakarlah dia. Lalu Allah Ta'ala menyelamatkan daripada api. Sesungguhnya api yang sesungguhnya apa yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala bagi orang beriman. Pokok kafir itu tu, sabarlah ni pun itu juga. Apabila dia tak boleh nak berdepan dengan orang molek ni, tak boleh berdepan dengan pendakwah, tak boleh berdepan dengan ulama-ulama ni, dia pun dah penyelesaian lain. Siapa satu penyelesaian yang kadang-kadang di luar beri kemanusiaan. Lalu ni mana ada boleh ulama tegur dan tak boleh penjara. Belum tak kita dengar kan? Dia tak boleh nak berdepan, dia tak boleh nak berdepan hujah ulama-ulama. Kan? Last kali dia guna cara yang paling zalim. Kan? Dulu dari kita ni kadang-kadang tak boleh penjara. Ataupun ada sampai peringkat bunuh. Ada semua negara tanah Arab tu diraih dalam pada pasir. Kan? Lalu ni puama tu semua di Mesir juga. Puluh-puluh ribu, ratus ribu ke dalam penjara. Orang pada molek ni bukan orang biasa. Pembukaan jalan zalim tu gitu, dia tak boleh pergi, dia kena buat cara keras macam tu. Jadi dah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim AS. Dia tak boleh nak puja, tak boleh nak apa. Akhir sekali dia arahan supaya bunuh Nabi Ibrahim. Lagu ni masalah kita. Kalau kita biar dia duduk masyarakat kita ni, akan buat masalah kepada kita. Masalah ke apa, benda jahat tak boleh buat dia. Pada mulai tegur kalau ke mana. Kan? Last sekali kata dia bunuhlah dia. Kan? Bapak dia mau ingat mana kalau bunuh orang ni, kira tak ada lah sesama masalah kan. Dia tak khabar. Penjual, ulama, sahabat apa dia mati sore ni boleh jadi. Ada lagi dekat di sana, kata kan. Dia katakan kau dah tolong bunuhlah dia. Allah satu kaedah yang kasar lah. Allah tahu semua ni perangai jahat ni bukan masa dulu lah ni pada banyak lah ni. Kita dengar saya dua di tanah Arab kan, tegur sikit. Negara semua negara tanah mula nak kembali kepada maksiat semula. Bila tegur sikit 10 tahun dalam penjara. Tegur sikit kena gantung dan sebagainya. Okey. Yang pertama sekarang kata ada kau tulu bunuh dia. Tak boleh lepas ni bagai gini sampai ni tak. Okay. Yang kedua pun kalau tak bunuh muharriku bakar dia. Yang penting kita hapus dia dalam bentuk berbagai-bagai. Kalau kita biar ada benda kecil lagi, dia kecil lagi. Kita tegur kita. Kita bergada. Okay. Tapi dia orang ingat dia pokok jahat, dia ingat dia berkuasa boleh ni. Macam belakang di Mesir ada satu orang tu Syekh Badi, dia 4 kali dah diisytihar oleh 4 kerajaan yang zalim. Dia oleh kena bunuh. Dia digantung. Tapi tak tergantung sampai bulan. Hak 4 orang mati belakang. Hak dia mahu 4 orang tak perlu arah supaya bunuh. Damak Nasir, Sadak yang kebus mati belakang orang. Tapi dia dah ada kubur. Sebab mana ini kita Tuhan. Kalau mana kan, patut ada kesan walaupun dia rasa dia boleh bunuh ataupun boleh bakar. Tapi Tuhan fa'ajahu Allahu minan nar, selamat Nabi Ibrahim daripada api neraka. Daripada api. Tapi keputusan akhir yang maknanya bakar, bunuh dalam bentuk bakar lah. Setiap kayu api ke apa semua. Akhir sekali tak Nabi Ibrahim lempar Nabi Ibrahim dari itu. Bagi dia rasa sesak masalah kan. Tapi Tuhan ada tu semua. Tuhan boleh buat segala-galanya. Api daripada panah tu boleh tukar jadi sejuk. Kalau ke mana?
Fa'anjahu Allah Ta'ala selamat dia daripada api yang itu. Ini semua kerja Tuhan belakang. Kawan itu memang api habis tak ada lah cara pada masa tu api dibakar sebagai itu. Sampai disebut maknanya jauh lepas Nabi Ibrahim dekat dan masuk mana sangat. Sampai itu sekali makna kezaliman geranya daripada Nabi Ibrahim AS. Tapi dia tak kafir di sana ada Allah Ta'ala yang berkuasa yang jaga Nabi Ibrahim AS. Fa'anjahu Allahu minan nar. Allah Ta'ala selamat Nabi Ibrahim daripada api. Ya nar kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Kalau bomo kepada tapi tak boleh ayat Quran. Kena ayat panah kalau semua nak kata ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tuhan sebut kepada api, wahai api, apa yang jadilah kamu sejuk dan berilah keselamatan kepada Nabi Ibrahim AS. Itulah itu semua orang kafir dan anak kita. Tapi Tuhan ni Tuhan akan jaga kadang-kadang. Tuhan jaga, Tuhan jaga semua. Macam saya sebut tadi lah, Pak orang dah presiden istihar bunuh kawan, tak mati lagi kawan ni. Presiden mati lagi dah Pak orang gitu kan. Sebab nyawa-nyawa di tangan Tuhan, keselamatan ke Allah Ta'ala akan jaga. Inna fi dhalika la'ayatil liqaumin. Itu semua adalah tanda-tanda kuasa kepada orang beriman. Kalau orang yakin, maknanya Allah Ta'ala Maha Kuasa. Daripada api yang panas boleh jadi sejuk dan sebagainya. Ini semua adalah bagi orang beriman tanda-tanda apa dia rasa inilah kehebatan dan kekuasaan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah satu semua satu daripada kisah Nabi Ibrahim AS, mana perjuangan dia berakhir dengan dibakar. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa, Allah Ta'ala selamat. Allah Ta'ala yang Maha Kuasa telah beri keselamatan kepada Nabi Ibrahim AS. Dan ini satu keyakinan kepada kita lah bahawa orang jual Islam dan buat Islam ni Allah Ta'ala akan tolong lagu mana pun. Dan orang Islam beryakin bahawasanya Allah Ta'ala sentiasa beri pertolongan kepada dia dalam bentuk berbagai-bagai. Itulah kisah untuk hari ini. Semoga kita dapat manfaat bersama insya-Allah Ta'ala. Yang baik daripada Allah, kekurangan daripada kelebihan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal. ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد